Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما واجعلنا مخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah takdirkan saya dapat sampai ke sini. Walaupun bak menekan buku di sini, tapi tak pernah main. Sebulan sebelum kuliah main juga cari dulu. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah boleh juga bersama dengan tuan-tuan di sini. Dan sepatutnya saya memperkenalkan diri saya, tapi oleh kerana Tuan Pengurusi dah kenalkan diri, itu baguslah. Kerana adab bagi orang baru yang diajar oleh para nabi, datang ke mana-mana tempat baru kena perkenal diri. Memang itu adab yang diajar oleh para rasul. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang saya ingin bawa pada malam ini tuan-tuan, pada awalnya marilah kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah cerita di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang Ansar, apakah kamu tamak untuk orang-orang Yahudi di Madinah itu menerima Islam mereka, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita, wa qad kana fariqun minhum, di kalangan mereka dulu ni sejarahnya ada satu kumpulan, yasma'una kalam Allah, mereka dengar sendiri kalam Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tafsir, fariqun ini, kumpulan ini siapa dia? Sebahagian ulama tafsir kata itulah 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dibawa bersama mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala nak turunkan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa sendiri yang mengajak kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Tapi puak ni, hak kata 70 orang ni, hak kumpulan ni, lepas mereka balik daripada bersama dengan Nabi Musa, mereka lah yang menyeleweng apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah cerita lagi perangai Yahudi. Awala ya'lamuna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Allah cerita Yahudi di Madinah ketika itu, apabila mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan orang Islam, mereka mengaku kami pun beriman. Tapi bila mereka balik kepada orang Yahudi yang lain, maksudnya tadi orang Yahudi yang berpura-pura Islam, yang dikenal sebagai munafik, balik kepada puak Yahudi yang totok, yang tak berubah, yang tetap jadi Yahudi, tak berpura-pura jadi Islam, orang Yahudi ni marah pada orang munafik. Atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Hampa ni tak ada otak ke? Hampa boleh duk pergi cerita
apa yang telah Allah bukakan kepada hampa di dalam kitab Taurat dulu, hampa cerita betul-betul. Maksudnya Yahudi marah apabila yang diterang itu ialah suatu benda yang benar. Yahudi marah apabila kebenaran didedahkan. Allah Subhanahu wa taala teruskan lagi ayat. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukankah Allah tahu apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka tunjuk terang-terang. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Kata Allah, di kalangan orang Yahudi ini ada orang yang tak cerdik, ummi, tak cerdik, tak boleh baca, tak boleh menulis. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Mereka tak tahu apa yang mereka baca, mereka tak tahu berkenaan dengan Taurat, mereka tak tahu berkenaan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kecuali apa yang mereka ambil daripada tok-tok guru, ulama-ulama mereka yang telah menyeleweng. Kecuali yang pasuk yang mereka faham ialah apa yang mereka duk kena bohong selama ini. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya ingin bawa pada malam ini tuan-tuan? Ingin kita sebut kepada hadirin mukminin dan mukminat sekalian bahawa ulama menyebut inilah antara punca sesuatu umat menjadi sesat. Dalam 4 ayat ini Allah menceritakan kepada kita kenapa Yahudi sesat dan kenapa kesesatan itu tidak boleh dilekangkan daripada mereka. Antaranya tuan-tuan, yang pertama yang saya nak sebut, yang disebut dalam Quran, yang disebut oleh ulama kita, ambil istinbat daripada Quran ini, apa dia? Yang pertama sekali, orang yang ada ilmu, mereka seleweng daripada ilmu mereka. Yang pertama sekali, orang yang diberi amanah ilmu, dia tidak beramanah dengan ilmu dia. Dia seleweng ilmu dia. Sebab tu Allah kata, fawailul lilladheena yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka, Allah kata, kepada orang yang menulis kitab dengan tangan dia sendiri, lalu dia kata inilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia buat macam tu? Dia nisbahkan tulisan dia, suruh orang pegang hak dia tulis macam mana pegang yang Allah turunkan. Tak boleh lawan hak mana dia tulis. Allah Subhanahu wa taala kata celaka. Celaka kepada dia yang tulis dan paksa orang terima hak dia tulis macam mana dia nisbahkan tulisan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia buat kerja ini adalah untuk mendapat sedikit daripada habuan dunia. Yang kita nak sebutnya tuan-tuan, pertama sekali, apabila ulama, apabila orang yang ada ilmu, dia seleweng daripada ilmu dia. Dia sanggup tidak beramanah dengan ilmu dia untuk dapat sedikit daripada habuan dunia. Tuan-tuan, kita duk dengar lama dah. Kita duk dengar lama dah. Mengaji daripada kecil sampai ke besar. Nak sentuh lelaki perempuan bukan ajnabi ni, bukan boleh, tak boleh. Setiap kali nak raya, kena peringat tu imam. Nak raya, nak balik raya kampung, jangan duk salam ikut dan. Jangan duk tidur melempang ikut orang tamu ikut dan. Pasal walaupun nama adik-beradik, tapi tak semua mahram. Dan tiba-tiba ada orang yang ada ilmu, dia boleh bagi fatwa kata boleh bersalam kalau tak ada syahwat yang ajnabi. Tuan-tuan, tak pening kepala kita. Tak pening ke? Daripada kecil tu ajak macam tu, tiba-tiba orang yang ada ilmu, dia tidak beramanah dengan ilmu dia. Saya tak mau ulas isu tu. Tuan-tuan dah ada kitab fiqh dan sebagainya. Tidak sepakat ulama di dalam menyatakan bahawa musafahah, bersalam lelaki dan perempuan tanpa yang ajnabi adalah haram. Al-Buti sebut di dalam kitab dia, aku tidak tahu mana khilaf di kalangan ulama terhadap masalah ni. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian, kita duk faham salam tak apa, orang faham lebih daripada tu lagi. Orang hak alim dia boleh buat keluar fatwa salam tak apa, hak orang tak tahu apa, dia faham lebih daripada tu lagi. Peluk pun tak apa. Tak tu yang bakat kena peluk belakang tu. Daripada kata peluk tak nak syawak dia abang-abang lah. Ini pening kepala masyarakat. Kerana orang yang ada ilmu, dia seleweng daripada ilmu dia. Yang kedua, tuan-tuan mukminin rahmati Allah, kesesatan Yahudi dan berterusan kesesatan Yahudi adalah tidak boleh bercerita benar. Marah cerita benar. Seleweng tu satu pasal. Marah pula kalau bercerita benar. Apa ni hampa tak ada akal ke? Hampa cerita kepada orang Islam
cerita isi Taurat yang betul, supaya nanti mereka boleh berhujah dengan kamu. Hampa ni tak ada akal. Itu marah Yahudi kepada orang munafik. Yang ketiga tuan-tuan, sesatnya suatu kaum, bahkan Allah cerita kepada kita Yahudi sesat dan terus dalam kesesatan, ialah daripada kalangan masyarakat Yahudi itu sendiri, orang-orang yang jahil. Orang yang jahil. Apa dia orang jahil? Orang yang dia tak tahu apa. Dia dengar, dia terima, dia tak tapih, dia tak buat kerja dah. Hak mana orang sumbat dalam telinga dia, hak tu yang dia pakai. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita di dalam Islam, disiplin ilmu yang diajar oleh ulama-ulama kita ialah menerima apapun, dengar apapun, tapih dulu. Jangan pegang, jangan terima bulat-bulat lagi. Tapih dulu. Tahqiq pula, pastikan pula daripada orang lain, ahli zikri, tanya pula kepada ulama, tanya pula kepada tok guru mana betul ataupun tak betul apa yang dicakap oleh ustaz tadi, oleh tok guru tadi. Itu diajar oleh ulama. Dalam satu riwayat tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jubair menceritakan kepada kita bahawa dia datang kepada Abu Darda, mendengar hadis daripada Abu Darda berkaitan ilmu akan dicabut oleh Allah. Ilmu akan dicabut oleh Allah pada akhir zaman. Habis dengar daripada Abu Darda, Jubair kata, aku pergi jumpa pula Ubadah bin As-Samit. Pergi tanya Ubadah bin As-Samit, seorang ni sahabat Nabi, betulkah Nabi pernah cakap macam tu? Awak tak percaya kepada Abu Darda tak? Yang dilantik menjadi gubernur di Syria, di Damsyik, wafat dia di Damsyik. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah, tak boleh percayakan kepada Abu Darda? Tidak. Tapi nak ajak kepada kita, apa sahaja yang kita dapat, tapi jangan terima bulat-bulat lagi. Tapi gunakan akal, gunakan ilmu, gunakan guru-guru yang ada untuk merujuk apa yang kita dengar itu betul ataupun silap. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah, perlu kritis di dalam ilmu. Hak tu yang nak diajar oleh agama kita. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah, pergi jumpa pula Ubadah bin As-Samit. Lalu apa dia kata kepada Ubadah bin As-Samit? Wahai Ubadah bin As-Samit, betulkah hadis ni yang Abu Darda pernah ceritakan kepada aku? Macam ni, macam ni, macam ni. Kata Abu Darda, kata Ubadah bin As-Samit, ya betul, apa yang dicakap oleh Abu Darda itu betul. Tuan-tuan, itu cara menerima. Kalau terima bulat-bulat tuan-tuan, Masya Allah, ramai mana manusia yang akan pening, bahkan ramai mana yang sangat cepat untuk dia tergelincir daripada kebenaran kerana hanya tertipu dengan kata-kata manis. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa perkara ini sebagai mukaddimah kepada kita, supaya tuan-tuan, yalah ini mukaddimah, katanya nak isi saya bulanan di sini, tapi hari tak tentu lagi kan. Tak tentu lagi, insya-Allah lah nanti kita akan bincang. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian, sebab itu Muhammad bin Fadl Al-Balkhi, Muhammad bin Fadl Al-Balkhi daripada ulama salaf, wafat dia tahun 329 kalau tak silap. Dia sebut apa? Dhihabul Islam min arba'ati asnaf. Islam akan pupus kerana 4 golongan manusia yang ada. 4 golongan manusia yang wujud boleh menyebabkan Islam hilang. Ada orang nama Islam tapi nilai Islam hilang. Apa dia kata Muhammad bin Fadl Al-Balkhi? Pertama, Dhihabul Islam min arba'ati asnaf. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang tidak beramal dengan apa yang mereka tahu. Orang yang ada ilmu, dia tidak jujur dengan ilmu dia. Orang yang ada ilmu, dia tidak amanah dengan ilmu dia. Orang yang ada ilmu tidak beramal dengan ilmu dia. Yang kedua, wa ya'maluna bima la ya'lamun. Orang beramal tidak tahu, dia tak erti. Hak dia buat amal ni tak ada ilmu. Amal semangat tapi ilmu tak ada. Hak ni juga menyebabkan Islam hilang. Orang tengok Islam tapi orang tengok Islam dalam keadaan yang huduh, bukan nilai Islam yang betul. Yang ketiga, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Orang yang tak reti tak mengaji. Dah lah tak reti tak mengaji, dua pandai. Orang ajak main mengaji, mereka tak mengaji, dia kata tahu lah mereka nak cakap apa. Sebiji macam sahabat-sahabat yang diutus untuk mengajar pada penduduk Madinah. Pasal mereka tak mau dengar, pasal tahu dah mereka nak cakap apa. Bukan tahu pun, tapi alasan tu standard daripada dulu lagi. Yang keempat,
wa yamna'una an-nasa minal ilmi. Orang golongan yang menghalang manusia daripada mengaji, menghalang budaya ilmu berkembang, menghalang orang daripada ilmu. Ini 4 punca, 4 jenis golongan, kata Muhammad bin Fadl al-Balkhi, akan menyebabkan Islam hilang, Islam pupus. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan, apa yang ingin saya sebutnya ialah, tuan-tuan, kita mengaji lama dah, kita perkemaskan ilmu kita, dan insya-Allah tuan-tuan, apa sahaja yang datang kepada kita, kita mudah untuk hadapi. Tuan-tuan, yang jadi masalahnya ialah kita belajar daripada kecil besar, kita tambah ilmu, kukuh ilmu. Kadang-kadang orang main dakwah dengan dakwaan tertentu, kita jadi ragu dah. Kita jadi ragu. Sebab itu tuan-tuan, bila ragu, teruskan cari orang, dapat pastikan betul ataupun tidak apa yang dia baru dengar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ramai mana orang yang terlibat dengan Syiah, terlibat dengan Syiah daripada kecil, mengaji pondok, duduk dalam keluarga pondok. Satu kes di Kedah, adik kepada ustaz, anak kepada tok guru. Adik kepada ustaz, anak kepada tok guru. Keluarga ustaz belakang. Adik bongsu ke adik nombor 2 belum habis. Syiah tuan-tuan. Syiah. Besar dalam keluarga yang duk ajak. Tapi bila mai satu dakwaan baru dengan hujah-hujah yang kononnya, dengan bahasa-bahasa yang manis, akhirnya terpengaruh juga dengan Syiah. Keluarga tok guru tuan-tuan, tok guru almarhum. Tapi tuan-tuan, bayangkan bagaimana keadaan kita yang duk garu ni. Guru pun tak, tok guru lagi dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, hak ni lagi membimbangkan kita. Lagi membimbangkan kita. Ada seorang guru isterinya perkahwinan yang sangat lama, panjang. Dia tak tahu rupa-rupanya isteri dia ni Syiah. Apabila isteri dia kena tukar pergi ke Perlis, mengaji di Perlis, mengajar di Perlis, dia balik rumah ni dalam keadaan dia sering mengata dan mengutuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cikgu ni mula berasa lain, pelat, sehingga akhirnya berlaku berterusan dan akhirnya berlaku pergaduhan. Dan sampai saya tumbuk, tapi tak kena isteri lah, kena dinding, patah jari dia. Dia tumbuk ke dinding, patah jari. Dia kata akhirnya dia terpaksa cerai. Sebab apa tuan-tuan? Tak boleh lagi tahan dengar makian daripada seorang perempuan yang isteri dia maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, lepas daripada cerai ni, yang ambil isteri dia, siapa dia? Yang ambil isteri dia tok guru besar Syiah Kedah. Ambil duduk jadi hak nombor berapa saya tak ingat. Tuan-tuan, yang sedihnya ialah nasib anak-anak berumur. Bila berlaku perpisahan, anak-anak ikut kepada mak. Bagaimana seorang ayah yang nampak kebejatan mak dia dan kelompok tiri itu, macam mana mereka punya akidah dan sebagainya, yang akan diresak masuk ke dalam anak yang dia sayang. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang kita usaha sekarang ialah supaya betul-betul jadi, kalau nak buat undang-undang serius. Tubuhkan enactment ke apa-apa, buat bagi serius. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai sekarang tak ada lagi yang boleh digunakan pakai. Nasib anak-anak dia masih lagi terumbang-ambing. Bagaimana nak menyelamatkan anak tersebut? Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita anak-anak kita, adik-adik kita yang ke universiti dan sebagainya, mengaku sendiri. Ini dalam lapangan yang kita hadapi. Itulah suasana hari ini. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ilmunya, suasana ilmu tadi tidak betul-betul dia adaptasi di dalam kehidupan dia. Cara bagaimana dia mendisiplin ilmu yang dia amalkan di dalam menerima sesuatu khabar, sesuatu ilmu yang baru. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan supaya kita melihat kepada apa yang disebut
berkaitan dengan Syiah ini. Saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat. Saya bawa buku tuan-tuan, tapi buku saya nak jual saya tak bawa, minta maaf. Kad saya stok habis. Buku siapa Syiah sebenarnya saya rasa ramai dah yang ada. Banyaklah buku ini didiskusikan. Siapa Syiah sebenarnya, kalau tuan-tuan nak nanti bulan depan lah saya akan usaha ikhtiar cari. Kad saya stok dah habis, ada kat Ustaz Abdullah Din, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan Syiah. Berkaitan dengan Syiah, sebenarnya fatwa dari kalangan para ulama kita sudah lama ada. Fatwa dari kalangan ulama kita sudah lama ada. Saya nak petik beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam negara kita Malaysia, fatwa-fatwa dalam beberapa negeri sudah ada. Fatwa-fatwa di dalam beberapa negeri sudah ada, tuan-tuan. Saya tengok fatwa kebangsaan, tuan-tuan. Pada tahun 1996, Majlis Fatwa menarik balik kebenaran mengamalkan mazhab Syiah, aliran Az-Zaidiyah dan Ja'fariyah di Malaysia. Sebelum daripada itu tahun 80-an pernah benarkan Syiah, Zaidiyah, Ja'fariyah boleh, hak lain tak boleh. Tapi tahun 1996 fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan telah menarik balik kebenaran mengamalkan mazhab Syiah, aliran Zaidiyah dan juga aliran Ja'fariyah. Tuan-tuan, Ja'fariyah ni apa dia? Ja'fariyah ni ada orang kenal sebagai Rafidah, ada orang kenal sebagai Imamiyah, Imam 12, ataupun sekarang lebih popular dengan bahasa Ahli Bait, kumpulan Ahli Bait. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fatwa juga menetapkan umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam berasaskan pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baiklah tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, itu fatwa kita di negara kita Malaysia. Fatwa dari peringkat kebangsaan, fatwa ulama-ulama kita yang lama. Fatwa ulama-ulama kita yang lama. Antaranya yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ma ubali sallaitu khalfal jahmi wal rafidi am sallaitu khalfal yahud wan nasara wala yusallim alaihim wala yu'adun wala yunakihun wala yashhadun wala tukkal dhabaihuhum. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, aku tak rasa beza antara sembahyang belakang Syiah Rafidah ataupun sembahyang belakang Yahudi Nasrani. Macam tak ada beza. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun sembahyang belakang Yahudi Nasrani. Tak ada beza antara sembahyang belakang Syiah dengan sembahyang belakang orang-orang yang sesat ni. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jangan bagi salam kepada dia, jangan ziarah dia, wala yunakihun, jangan kahwin dengan dia, wala yashhadun wala tukkal dhabaihuhum, jangan jadi saksi kepadanya dan jangan makan sembelihannya. Jangan makan sembelihannya. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, itu fatwa daripada Imam Bukhari kepada Syiah Rafidah. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah fatwa-fatwa yang saya sebut ataupun saya dan Ustaz Abdullah Din letakkan di dalam buku yang kita tulis ini. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, sampai begitu sekali jijiknya Imam Bukhari. Kalau kita tengok kepada Al-Firyabi, dia kata apa? Kalau mati tolak dengan kayu kan, terus diangkat. Punya marah tuan-tuan. Pasal apa? Kerana memaki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian, satu hari kita ada pengalaman tuan-tuan, pergi ke Pendang. Pendang Allah, satu markah yang besar lah Allah di Pendang. Tuan-tuan, kita pergi hari Jumaat. Tuan-tuan, kita berdebat. Dekat nak masuk waktu Jumaat, dia tak berhenti lagi. Dekat nak masuk waktu Jumaat, dia tak berhenti lagi. Mereka tak sembahyang Jumaat tak apa kan. Kita ni nak balik cepat. Satu pasal nak sembahyang Jumaat, satu pasal kita perasan mereka masak lembu di belakang. Hari tu, hari ada majlis mereka sembelih lembu, nak masak, nak bagi makan.
Tuan-tuan, duk ingat kalau duk tunggu juga, sekejap lagi kena makan. Habis tu tuan, kami segera balik, dah sempat sembahyang Jumaat di luar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita telefon Ustaz Dr. Aziz Hanafi. Apa fatwa Ustaz? Ustaz, macam mana Ustaz rasa patut tak makan sembelihan dia? Orang pok-pok Syiah ni lepas sembelih lembu, patut tak kita pergi makan? Dr. Aziz Hanafi kata apa tuan-tuan? Dia kata makan bila ahli kitab pun boleh makan. Kan sembelihan ahli kitab pun boleh makan. Depa ni pun bukan semua yang jelas maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tanya kepada Dr. Aziz Hanafi, kalau ustaz sendiri ustaz nak makan tak? Anak-anak tak makan lah. Tuan-tuan, ni pasal apa? Kebimbangan tuan-tuan, kebimbangan. Ialah kita tak hukum semua orang Syiah tuan-tuan. Ini fatwa daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat keras di dalam mengkafirkan seseorang. Imam Al-Ghazali yang berhadapan dengan golongan-golongan sesat banyak di zaman dia, dengan karangan dia yang bermacam-macam, Al-Iqtisad fil I'tiqad lah apa, berhadapan dengan golongan-golongan yang telah keluar daripada agama. Tapi fatwa dia sebut dalam Al-Iqtisad bahawa jangan mudah untuk mengkafirkan orang. Kalau ada 1% cara nak tunjuk yang dia Islam, maka peganglah 1% tu. Walaupun tersilap tak apa lagi. Sebab itu tuan-tuan, kita tak borong semua Syiah adalah sesat, semua Syiah adalah kafir. Tidak tuan-tuan, kita tidak berhukum. Yang jelas daripada pandangan ulama, yang jadi kafir secara terang ialah siapa sahaja yang maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang laknat sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita sembang dengan golongan-golongan yang cuba bawa idea takrib, mengharmonikan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah, dia kata tidak berlaku pun pengkafiran terhadap sahabat, laknat sahabat tak berlaku. Itu kita dengar sendiri daripada mulut beberapa orang daripada orang mereka. Tapi tuan-tuan boleh merujuk kepada kitab-kitab mereka. Sebab itu kita kata disiplinnya ialah kita merujuk balik. Nak kenal agama kita, merujuk kepada kitab-kitab utama kita. Nak kenal mereka, mari merujuk kepada kitab-kitab mereka. Sebab itu hebatnya Syiah, pasal dia ada kitab. Dan kitabnya juga tradisi sangat lama. Beza dengan kumpulan-kumpulan sesat yang lain, dia tak ada kitab. Dia ni ada kitab. Kitab apa? Kitab hadis ada, kitab fiqh ada. Hati yang dia bawa, kita adalah saudara Islam. Tuan-tuan, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk melihat kepada apa yang mereka sebut di dalam kitab mereka. Antaranya yang disebut di dalam kitab Biharul Anwar. Ni kalau tuan-tuan nak hafal pun boleh ni. Tapi tu salah beli kitab Bukhari tu. Kitab Bukhari tak ada di rumah lagi, Muslim tak ada, duduk cari Biharul Anwar pula. Tuan-tuan, di dalam kitab Biharul Anwar karya Muhammad Baqir Al-Majlisi, dia ni salah seorang daripada ulama hadis yang masyhur, yang hebat, yang dipegang karyanya oleh Syiah, Biharul Anwar. Dalam kitab Biharul Anwar, dia bawa satu riwayat an Abi Ali Al-Khurasani an maula li Ali ibn Al-Husain alaihimussalam. Dia kata daripada Abi Ali Al-Khurasani, daripada seorang hamba yang duduk bersama dengan Ali bin Husain alaihimussalam, qala kuntu ma'ahu alaihissalam fi ba'di khalawatihi. Aku duduk bersama dengan Ali bin Husain. Ali bin Husain ni siapa dia? Cucu Sayyidina Ali, anak kepada Husain bin Ali. Nama dia Ali juga, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Baiklah, Ali bin Husain ini aku duduk bersama dengan dia, lalu aku bagi tahu kepada dia, inna li 'alaika haqqan, kamu ni ada hak, aku ni ada hak kepada kamu. Boleh tak ala tukhbiruni an hadainir rajulain, boleh tak kamu ceritakan kepada aku tentang dua orang ini, an Abi Bakrin wa Umar, tentang Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Husain, faqala kafirani kafirun man ahabbahuma, dua-dua orang itu adalah kafir, dan kafir siapa-siapa yang sayang kepada keduanya. Tuan-tuan yang dipegang. Tak kira kita Ali bin Husain cakap dah. Hak ni riwayat, semua riwayat palsu tuan-tuan. Ini nisbah kepada kitab-kitab mereka Biharul Anwar. Ini hadis yang disebut, hadis mereka yang disebut di dalam kitab
Biharul Anwar. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Biharul Anwar kita tak ada dalam bentuk apa nama ni, bentuk buku yang depan mata kita. Yang kita ada dekat kita dalam bentuk PDF. Tapi kalau ada kitab Al-Kafi, satu ada daripada kita, pasal dia 2-3 jilid saja yang mudah. Biharul Anwar ni 10 jilid. Jadi kita tak mampu dan kita tak dapat nak cari kitab ini untuk ada di depan mata kita. Baik. Daripada Abi Hamzah, dia kata Ali bin Husain pernah ditanya tentang dua orang tadi. Maka jawab Ali bin Husain, kafirun man tawallahuma. Dua-dua orang tadi kafir, dan kafir siapa yang mengangkat mereka menjadi pemimpin ataupun siapa yang menyayangi mereka berdua. Tuan, hak depa tu kafir, hak orang pi sayang kat depa jadi kafir. Ini serta terang-terang disebut di dalam kitab-kitab mereka. Lagi tuan-tuan, celaan yang tersebut di dalam kitab Biharul Anwar. Aqulu al-akhbar dalatu ala kufri Abi Bakr wa Umar wa idrabihima wa thawabi la'nihim wal bara'ati minhum wa ma yatadammanu bid'ahum akthar min an yudhkar fi hadzal mujallad. Kata dia pengarang ni Al-Majlisi, dia sebut hadis depa lah yang menunjukkan bahawa kafirnya Abu Bakar, kafirnya Umar, celarunya Umar dan Abu Bakar ini, dan pahala pula kepada orang yang melaknat Abu Bakar dan Umar, wal bara'ah minhum, dan wajib untuk berlepas diri daripada mereka, dan mereka ini mengandungi banyak kerosakan. Kalau nak sebut hadis-hadis tentang tu lebih banyak kalau nak disebut dalam satu jilid, tak cukup satu jilid. Bahkan kata dia au fi mujalladatin syatta, bahkan kalau nak himpun dalam beberapa jilid pun tak cukup lagi punya nak cerita keburukan Umar dan Abu Bakar. Ni Al-Majlisi sebut di dalam Biharul Anwar. Wa fi ma awradna kifayah liman aradallahu hidayatah ila siratal mustaqim. Cukuplah kami bawa mai sikit-sikit ni, habuan siapa-siapa yang nak cari hidayah Allah Subhanahu taala. Tu bahasa tu kan. Tak pening kita kan tuan. Depa pun guna bahasa. Hak ni juga jalan hidayah tuan. Hadirin mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kalau kita kata di dalam karangan-karangan mereka hak lama, depa kata hak tu lama, hak tu hadis tak betul, hadis maudhu', hadis yang dhaif, macam hadis Bukhari juga, macam hadis Muslim juga, paling-paling pun ada juga hak dhaif, hak tak boleh pakai. Bukan semua hak dalam Biharul Anwar boleh pakai, depa kata. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, kita tengok dalam suasana hari ini, depa pakai tak pakai cerita melaknat sahabat ni. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu buku tuan-tuan, dalam satu buku nama dia Meniti Titian Kebenaran. Meniti Titian Kebenaran. Ni buku yang awal itu diedarkan secara percuma. Kita dapat kesan di beberapa masjid di Kedah. Percuma tuan-tuan. Kitab tebal-tebal tuan. Buku lepas tebal-tebal, besar novel tu. Tebal-tebal. Kita tulis nipis ya. Tak nak jawab dia tentang nipis ya. Tu pun orang tak baca. Tapi hak tebal-tebal tu dia boleh baca tuan, hebat. Dalam buku Meniti Titian Kebenaran, dia cerita dia ni asal ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak peraya lepas. Bila berhujah, dia tengok-tengok tak betul ahli sunnah wal jamaah, konon-kononnya. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Baik, disebut di dalam Meniti Titian Kebenaran, Umar Al-Khattab adalah orang kedua terpenting dalam menentang perundangan Allah dan Rasul. Tu dalam buku hak diejar secara percuma di masjid-masjid tu. Apa dia kata? Umar Al-Khattab adalah orang kedua terpenting dalam menentang perundangan Allah dan Rasul. Tindakan dan amalan Umar yang menyalahi dalil nas Quran dan As-Sunnah melebihi 107 perkara, sebagaimana yang telah dicatat oleh para ulama sunni sendiri. Punya nak mohong tuan-tuan. Hak ni pembohongan-pembohongan mereka menggunakan nama-nama sunnah, ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya untuk kelabukan mata kita. Saya akan sebut lagi beberapa perkara yang dia jerat kita, payah-payah kita pun payah nak lepas tuan-tuan daripada jerat-jerat yang mereka pasang ini. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu antara contoh buku yang di zaman ini ditulis, dan pengkhianatan ataupun penghinaan kepada sahabat-sahabat Nabi terus berlaku.
Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara mesej yang kawan-kawan kita pernah dapat, tuan-tuan cuba tengok nombor ni, kod kena adik-beradik. 017 434 3937. Hak ni ada hantar mesej kat kawan-kawan kita. Hak dia buat usaha pencerahan tentang Syiah. Ada banyaklah mesej yang kita dapat. Dalam buku ni kita bawa beberapa mesej. Antara dia tuan-tuan yang dia sebut, adakah tersebut dalam Al-Quran sahabat yang dijamin syurga seperti mana yang diketahui hadis? Banyak yang palsu. Yang kata hak kita baca ni, banyak yang palsu. Yang dijamin syurga cuma Ahlul Bait. Itu kata dia. Antara lagi mesej yang sampai kepada kita, ayat yang puji Abu Bakar pun tak ada, yang puji Umar Al-Khattab pun tak ada, dan puji sahabat lain pun tak ada, dan puji Syekh Qadir Jailani pun tak ada. 4 mazhab pun tak ada dalam Al-Quran. Yang tak ada ikut bapa nanti sesat. Itu mesej-mesej yang disampaikan setelah mana siri-siri penerangan kita buat kepada masyarakat. Nabi dan Ahlul Bait selalu buat silap. Yang tak buat silap ni Umar Al-Khattab ya. Waktu marah apabila dijawab beberapa persoalan yang mereka kata. Yang tak buat silap ni Umar Al-Khattab puru. Dia maksum. Itu kata Dajjal, pengikutnya setuju. Ini tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Realiti hari ini, kepercayaan memaki sahabat, bahawa sunat melaknat sahabat. Bahkan dalam riwayat Al-Majlisi juga menyebut bahawa sunat doa laknat kepada Abu Bakar di dalam salat. Tuan-tuan, kepercayaan itu yang cuba dinafikan oleh beberapa orang yang membawa idea takrib, sebenarnya tidak tuan-tuan. Sebenarnya perkara tersebut masih berlaku dan masih dipegang oleh orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah di zaman kita hari ini tuan-tuan. Yang kita dengar sendiri, yang kita dapat mesej, yang kita baca dari buku yang mereka tulis, apatah lagi dalam kitab-kitab mereka. Memang sumber-sumber melaknat dan memaki para sahabat ini sangat-sangat banyak. Sebab itu tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam isu Syiah kita sangat kerah kepada orang yang sudah sampai tahap memaki para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mula kenal dia baru berjinak-jinak, hak ni kita cuba berlembut, kita cuba dakwah, sampaikan penerangan kepada dia. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok tuan-tuan beberapa perkara contoh tuan-tuan. Contoh yang digunakan oleh Syiah di dalam menjerat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya tuan-tuan ialah apa yang dikenal sebagai hadis Tsaqalain. Hadis Tsaqalain. Tuan-tuan, hadis Tsaqalain. Hadis ini terdapat di dalam kitab riwayat Imam, di dalam kitab At-Tirmidzi. Apa dia? Antaranya berbunyi begini tuan-tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu, sekiranya kamu berpegang dengan apa yang aku tinggalkan ini, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma a'zam minal akhar. Yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua. Apa dia? Kitabullah. Hak pertama itu ialah kitab Allah. Hablun mamdudun minas sama'i ilal ard. Itulah tali yang Allah lepaskan untuk jadi pegangan kita daripada langit kepada bumi, untuk jadikan pegangan. Wa itrati ahli baiti. Dan yang kedua yang ditinggalkan ialah itrah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Dan dua-dua ini tidak akan berpisah sehingga kita akan bertemu di haud nanti. Fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Maka kamu beramallah, perhatikanlah bagaimana kamu beramal dan berpegang dengan kedua-duanya selepas ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini dikenal sebagai hadis Tsaqalain. Ni istilah-istilah dia tuan-tuan. Istilah-istilah dia. Dia ada 5-6 hadis yang selalu dia guna untuk menjerat kita. Hadis itu diambil daripada mana? Daripada kitab-kitab yang Ahlu Sunnah wal Jamaah pegang. Tuan-tuan, Tirmidzi ada tak kitab di rumah kita?
Ada tak? Kalau tak ada lagi mudah dia pedaya kita. Dia buat main kitab Tirmizi, dia buka depan kita. Kita lagi celaru. Di rumah kita sendiri kita Imam Tirmizi tak ada. Sedangkan kita dah dengar sebelum ni hadis apa? Aku tinggalkan dua perkara. Kalau berpegang dengan dua perkara ni tak sesat sampai bila-bila. Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Betul tuan-tuan? Hak ni duduk dalam mana kitab sunnah yang 6? Bukhari, Muslim, Tirmizi, apa nama lagi, Abu Daud. Sunan yang 6 ni duduk dalam kitab mana? Tak ada tuan-tuan. Yang hampa pegang hadis tu tak betul. Ni ada disebut di dalam kitab Tirmizi. Tuan, celaru kita. Dia buat main tuan-tuan. Dia buat main. Dia tahu pasal kita pakat tak ada kitab belakang di rumah. Dia buat main begini tuan-tuan. Dia memang betul tak ada. Itu terdapat di dalam kitab Imam Malik, Muwatta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya betul kena pegang dengan ahli bait. Tuan-tuan, jangan pegang lagi. Saya nak terus lagi. Nanti kita buat kesimpulan. Yang kita nak teruskan lagi tuan-tuan. Dalam riwayat Imam Muslim, hak ni lagi kuat. Imam Muslim, apa dia? Ketika mana yauman fina khatiban, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Satu hari Nabi bangkit berkhutbah di satu tempat yang namanya Khum, iaitu antara Mekah dengan Madinah. Nabi SAW dalam hadis yang agak panjang, Nabi SAW sebut apa? Wa ana tariku fikum thaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda yang sangat berat untuk dipegang. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Pertama, kitab Allah, yakni Quran. Kerana di dalam Quran itu adalah petunjuk dan hidayah dan apa nama, an-nur, cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka hendaklah kamu berpegang dengan kitab Allah. Wastamsiku bihi fahatta ala kitabillah wa raghaba fihi. Maka berpeganglah dengan kitab Allah, dan Nabi sangat sarankan untuk jaga kitab Allah sungguh-sungguh. Kemudian Nabi SAW kata apa? Wa ahlu baiti, jaga ahli bait aku. Jaga ahli bait aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu dengan nama Allah, jaga ahli bait aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu dengan nama Allah, jaga ahli bait aku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu dengan nama Allah, jaga ahli bait aku. 3 kali Nabi pesan di dalam hadis riwayat Muslim, pegang, jaga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Lalu Husain tanya, siapakah ahli bait wahai Zaid, yang meriwayatkan hadis? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Bukankah isteri-isteri Nabi daripada kalangan apa nama ahli bait Nabi? Qala, jawab Zaid tadi, ya nisa'uhu min ahli baitih, walakin ahluhu ahlu baitih man hurima sadaqah ba'dah. Ya, isteri-isteri Nabi termasuk daripada kalangan ahli bait Nabi, tetapi yang nak dimaksudkan ialah keluarga Nabi itu, ahli bait Nabi itu ialah siapa yang diharamkan sedekah dan zakat kepada mereka. Tuan-tuan, satu hadis yang sempurna di dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, Syiah dia main celaru kita, dia campur hadis. Dia campur hadis, dia kerat tak habis. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak ada kitab di rumah, pening kepala kita. Dia takkan sebut penerangan daripada Zaid. Siapa dia ahli bait Nabi? Ahli bait Nabi ialah isteri-isteri Nabi sudah pasti masuk. Dan termasuk daripada keluarga Nabi ialah orang yang haram menerima sedekah zakat. Haram menerima zakat. Siapa dia? Apa nama, Alu Aqil, Banu Hashim dan sebagainya. Hak tu adalah orang yang tidak boleh terima zakat. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah, itu maksud daripada hadis Imam Muslim. Dia sebut-sebut tuan-tuan, dia bubuh dalam buku karangan apa? Dia kata hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Kita tak ada kitab di rumah, jadi celaru tuan-tuan. Jadi celaru, kita pening dengan persoalan tersebut. Dan saya tak mau ulas lagi, saya tak mau jawab lagi tuan-tuan. Kita nak tengok betapa peningnya kita. Hak ni pun pening lah ni. Cara macam mana nak jawab ni?
Tak apalah, kita biar dengan keadaan pening dulu. Tak kira dia kata pening-pening aku tidur orang pun tak apa. Tak apa tuan-tuan, biar pening dulu tak apa. Supaya nanti kita akan tengok apa persoalan ini sebenarnya, jawapan kepada persoalan ini. Ada satu ayat Allah yang Allah turunkan, yang selalu kita baca ketika mana buat apa nama orang panggil talqin, bukan talqin, tahlil. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mau menghilangkan kekotoran daripada ahli bait dan Allah membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata dia, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata wa alaihi marqun makhal min sya'ri aswad faja'a al-Hasan ibn Ali fa'adkhalahu thumma ja'a al-Husain fadakhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah fa'adkhalaha thumma ja'a Ali fa'adkhalahu. Nabi SAW satu hari Nabi keluar, waktu petang Nabi keluar, Nabi bawa satu kain selimut warna hitam yang dibuat daripada bulu. Lalu Nabi SAW memanggil Hasan bin Ali masuk ke dalam selimut tersebut. Kemudian Nabi panggil Husain bin Ali masuk ke dalam selimut tersebut, cucu Nabi. Kemudian Nabi panggil Fatimah masuk dalam selimut tersebut. Kemudian Nabi panggil Ali masuk ke dalam selimut tersebut. Kemudian Nabi SAW kata, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah nak membersihkan kamu wahai ahli bait, dan Allah membersihkan, Allah nak buang kekotoran daripada kamu, dan Allah nak bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syiah kata ini hadis riwayat Imam Muslim dan ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tuan-tuan, Syiah kata daripada sumber ahli sunnah wal jamaah sendiri, bagi tahu bahawa yang kata ahli bait ni siapa dia? Ahli bait ini ialah Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Hadis tu jelas tunjuk masuk empat orang dalam selimut dia. Allah nak bersihkan kamu wahai ahli bait. Tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah yang kita duk kata ni ahli bait Nabi, isteri Nabi, anak cucu Nabi, semua ahli bait Nabi. Mana hujah kita? Mana hujah kita? Mana hadis yang kata macam tu? Tuan-tuan, celaka kita. Jangan habis keluar lagi lah. Sagi pakai je Syiah kata. Dengar habis-habis dulu. Tuan-tuan, dia kata kebah ni. Betul, Muslim sendiri yang sebut hadis ni. Siapa dia? 4 orang ni ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Tuan-tuan, sebab itu kita kata mereka tidak jujur. Riwayat Muslim yang kita sebut tadi, Zaid ditanya siapa ahli bait, disebutnya Ali Aqil apa semua tadi secara jelas satu-satu, dan isteri Nabi termasuk di dalam ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, betul yang disebut ini di dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan kita rujuk nombor hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim itu, nombor 2424. Hak ni nombor hadis yang menceritakan pasal keadaan yang dimasukkan 4 orang tadi ni ke dalam selimut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baiklah tuan-tuan, saya nak merujuk balik cerita tentang ahli bait. Siapa dia ahli bait Nabi? Daripada jawapan tadi jelas. Yang dimaksudkan dalam riwayat Muslim yang kita baca awal tadi, siapa sahaja yang diharamkan kepadanya menerima zakat. Zakat ataupun yang haram diterima zakat. Isteri Nabi termasuk, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, dalam ayat yang Allah sebut di dalam surah Al-Ahzab bahawa Allah membersihkan isteri-isteri, Allah membersihkan ahli bait Nabi, Allah menghilangkan kekotoran daripada ahli bait Nabi. Ayat itu pada ayat yang ke-33, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Sebab itu tuan-tuan, kita sebut di awal tadi, apa saja benda baru yang sampai kepada kita, pegang, jangan kemah lagi. Tashih dulu, cari confirm balik, nilai dan pastikan betul-betul tuan-tuan. Dia buat main satu ayat, kita dah celaru.
Sepatutnya tuan-tuan, kalau kita ada Quran di rumah, kita balik buka ayat tu dulu, buka surah Al-Ahzab dulu, tengok balik cerita dia cerita apa di dalam surah Al-Ahzab tuan-tuan. Daripada ayat yang panjang, daripada cerita yang panjang, ayat-ayat sebelum daripada tu, daripada ayat 29, 30, 31, 32, 33, 34, itu sebenarnya sedang menceritakan perihal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya. Wahai Nabi, kata cerita kepada isteri-isteri kamu apa yang disebut ayat-ayat selepas daripada itu. Maksudnya apa tuan? Ayat itu sebenarnya turun kepada isteri-isteri Nabi. Hak tadi ni tak termasuk daripada konteks ayat. Sebab tu cara nak faham Quran, dia perlu kepada siyaqul ayat, konteks ayat. Kena tahu ayat ni cerita pasal apa? Pasal isteri-isteri Nabi. Hak empat ni tak termasuk daripada kalangan yang dimaksudkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nak tunjuk sayang dia kepada anak cucu dia, Nabi panggil hak ni juga adalah ahli bait Nabi. Itu hak tu kita kata tu. Itu jawapan yang sebenarnya kepada apa yang mereka nafikan. Tuan-tuan mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan, persoalan dia tuan-tuan, dari sudut riwayat ada ulama-ulama yang tidak terima riwayat ini, walaupun riwayat Imam Muslim. Ada riwayat-riwayat yang tak terima. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian, hujah mereka apa dia? Hujah mereka tuan-tuan, apakah patut Nabi buat macam tu? Patutkah Nabi buat macam tu? Tuan, seolah-olah nak ajak kepada kita sunat kalau jadi tok wan, kalau jadi ayah, pilih kasih. Seolah-olah nak ajak kita macam tu. Jadi tok wan, ambil 2 orang yang cucu masuk sekali dengan dia, hak ni ahli bait aku. Anak yang 7 orang, ambil seorang kan. Menantu, ambil seorang kan masuk, ni keluarga aku, hak lain tak keluarga. Tuan-tuan, sunat ke buat macam tu? Orang itu huduh tuan-tuan. Sebab tu yang ulama sebahagian mengatakan bahawa riwayat ini tidak diterima. Tidak diterima. Tuan-tuan mukminin rahmat Allah sekalian, tak apalah tuan-tuan. Sekarang kita nak tanya kepada tuan-tuan. Nak tanya kepada tuan-tuan, siapa dia ahli keluarga Nabi yang kita kenal? Siapa dia ahli keluarga Nabi yang kita kenal? Tuan-tuan, anak Nabi ada berapa orang? Ada berapa orang kan? 7 orang. Ni kalau tak dakwah lagi kalah dengan budak pasti. 7 orang. Siapa dia? Kita macam-macam susunan lah. 3 orang, Qasim, Abdullah, Ibrahim, lelaki kan. Lepas tu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum. Ini perempuan, 7 orang. Ada riwayat kata 8, tak apa. Satu lagi tu Tahir, apa nama? Siapa nama satu lagi? Itu sebenarnya yang dimaksudkan ialah Abdullah, kata sebagian ulama yang lain. 7 ini yang dikatakan sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 7 ni 6 daripada Khadijah, seorang daripada Maryah Qibtiyah. 6 daripada Khadijah, seorang daripada Maryah Qibtiyah, iaitu Ibrahim. Alih semua anak Khadijah. Baiklah tuan-tuan mukminin rahmat Allah sekalian, kita kenal tak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu saya kata supaya kita tidak mudah untuk dikelirukan dengan status keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hak celaru kita sampai kalau apa pun berwirid ni, li khamsatun uqfi biha harral waba. Nah, baiklah doa ni. Dulu waktu jadi H1N1 pakat duk riuh doa ni, suruh baca untuk mengelak daripada adab, untuk mengelak daripada wabak. Aku ada 5. Dengan 5 ni aku akan boleh memadamkan kehangatan wabak. Li khamsatun uqfi biha harral waba. Al-Mustafa wal Murtada, Nabi, Ali wa ibnahuma Hasan Husain wa Fatimah dan Fatimah. Nampak tuan-tuan? Dia sebut 5 saja. Hak ni keluarga Nabi. Dan kita rasa agak terkilat ataupun kita rasa agak tidak sempurna sebenarnya dalam qasidah-qasidah, dalam yang duk main. Bukan kita nak marah qasidah, silakan. Nak bersalawat, berqasidah, silakan. Tapi dalam qasidah-qasidah pun sebahagian daripadanya hanya menyebut keluarga Nabi, hak ni saja. Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kan kita ada tengok TV tu, ada hadis diterjemah sat dalam bahasa Jawa, sat bahasa Melayu tu. Tuan-tuan, hanya 4 orang ni sahaja keluarga Nabi yang disebut namanya. Mana pihak lain?
Sedangkan riwayat Imam Muslim tadi sebut apa? Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingat kamu kepada Allah supaya jaga ahli bait aku. Anak Nabi ada 7 orang tuan-tuan. 7 orang ni semua tak kahwin kah? Semua mati kecil kah? Tak. Hak lelaki sepakat semua mati kecil. Hak perempuan tak mati kecil. Perempuan mati semua lepas kahwin. Hanya Fatimah yang mati setelah Rasulullah wafat. Yang lain semua mati sebelum Rasulullah wafat. Mati waktu hidup Rasulullah SAW. 4 orang anak perempuan Nabi semua mati setelah berkahwin. Mereka kahwin dengan siapa? Menantu Nabi siapa dia? Berapa orang? Ada 4 orang anak perempuan Nabi. Hak jadi menantu Nabi berapa orang kan? Adik tak seronok ni. Orang main nak dengar dia sahaja pula. Dia nak masuk alam lah. Minta maaf tuan, ngajak budak-budak sekolah. Menantu Nabi ada 3 orang. Kita kenal tak 3 orang ni? Yang kita kenal hanya Ali. Siapa lagi yang kita kenal? Osman kahwin dengan 2 orang anak Nabi SAW. Tapi jarang-jarang disebut. Jarang-jarang disebut nisbah Osman sebagai menantu Nabi. Seorang lagi siapa dia? Abul As. Anak perempuan Nabi hak paling besar Zainab kahwin dengan Abul As. Lepas kahwin dengan Abul As tak ada anak ke? Awak tak ada anak pula, ada anak lah. 2 orang yang dikenal pasti di dalam sejarah. Seorang namanya Ali bin Abil As, seorang lagi ialah Umamah binti Abil As. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan kepada kita yang Nabi sembahyang suatu ketika pernah dukung anak. Waktu nak sujud Nabi letak anak, budak kecil, baby. Siapa dia tu? Terang disebut di dalam Bukhari, riwayat Bukhari, Umamah. Tapi kita terlepas pandang ada cucu Nabi yang namanya Umamah. Umamah ni tuan-tuan akhirnya pernah jadi isteri kepada Sayyidina Ali. Fatimah ketika mana dia nak mati Fatimah wasiatkan kepada Ali, kalau nak kahwin lain, kahwin dengan anak menakan dia. Anak menakan dia bukan anak menakan Ali. Lepas tu kita maklum kena pasti dulu hak siapa betul anak menakan kita. Bukan kesalahan kot dan Ali kalau nak kahwin lain, kahwin dengan anak menakan Fatimah. Siapa dia? Umamah, anak kepada kak dia Zainab. Dan memang Ali kahwin dengan Umamah selepas daripada kematian Fatimah, dan tempoh perkahwinan yang agak panjang. Abul As ni siapa dia tuan-tuan? Abul As ada seorang yang digelar juga sebagai Al-Amin. Daripada kalangan orang Arab. Selain daripada Rasulullah, digelar juga Al-Amin. Nabi pernah marah kepada Ali satu hari kerana dengar cerita Ali nak kahwin dengan anak Abu Jahal. Ringin ke anak Abu Jahal. Bukan marah pasal nak kahwin doa, tak. Tapi marah pasal nak pilih tu seteru Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Nabi marah. Nabi kata, daripada kalangan menantu aku ada hak tak bunyi nak kahwin lain. Walaupun Allah uji mereka, terpisah beberapa ketika. Abul As dia masuk Islam lewat. Waktu hijrah dia tak masuk Islam. Tahun yang ke-6 lebih kurang baru dia masuk Islam. Dalam tempoh tu dia terpisah daripada Zainab. Dalam tempoh ni Zainab tak pasal nak kahwin lain, Abul As pun tak pasal nak kahwin lain. Sedangkan adat ketika tu sangat mudah nak kahwin, tapi tak kahwin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada menantu aku yang dia tak bunyi nak kahwin lain. Itu puji Nabi kepada Abul As. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pukul 9 lah, tuan-tuan mula risaulah. Saya nak lanjutkan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, anak perempuan Nabi, nama apa nama? Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Uthman. Ada berapa orang anak yang sepakat ulama seorang mesti ada, iaitu Abdullah. Sebab itu Uthman digelar sebagai Abu Abdullah. Walaupun ada riwayat lain kata ada Abdullah besar, ada Abdullah kecil, maksudnya menunjukkan ada 2-3 orang anak. Tapi sekurang-kurangnya sepakat satu mesti ada, iaitu Abdullah nama dia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Siapa lagi? Ali kahwin dengan Fatimah.
Kalau cara Syiah Atom, Fatimah anak bongsu. Fatimah anak bongsu. Faedah apa dia Atom ini tuan-tuan? Faedah apa? Faedah dia nak abang kata, Fatimah ni dilahirkan setelah Rasul diangkat menjadi, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nak kata dalam 7 orang ni, Fatimah hak paling mulia. Dia dilahirkan setelah mana kerasulan berlaku. Sebenarnya ikut tertib itu, yang bongsu ialah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Fatimah tuan-tuan, mukminin yang rahmati Allah sekalian, Fatimah kahwin dengan Ali. Fatimah kahwin dengan Ali ada berapa anak? Kita kenal Hasan dan Husain saja. Dalam keluarga Ali sendiri kita tidak jujur. Kita kenal Hasan dan Husain. Ali dengan Fatimah ada 5 orang anak. Ada 5 orang anak. Siapa dia? Zainab. Maksudnya Zainab ni ada hak cucu Nabi, ada hak menantu Nabi. Ummu Kulsum sama juga. Ummu Kulsum ada menantu, ada anak, ada cucu. Hasan, Husain, yang kelima Muhsin, ataupun sebahagian menyebut sebagai Muhassan. 5 orang tu. Jadi keseluruhan cucu Nabi ada berapa orang? 8 orang. Sekurang-kurangnya kita boleh sepakat di situ ada 8 orang. Tuan-tuan ingat ke tak ni? Nampak cara macam hafal. Nampak cara tu macam hafal. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, tuan-tuan tulis balik sekali pakat buat nasyid belakang. Kau tidak lupa. Kau tidak buat lupa kita tuan-tuan. Pasal apa anak Nabi boleh ingat? Pasal ada nasyid. Jadi cucu Nabi tuan-tuan nampak gaya kena buat juga nasyid, supaya kita tak lupa cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tuan-tuan, anak Hasan, anak Ali dan Fatimah yang 5 orang, hanya dipilih 2 orang saja. Hak ni ya keluarga Nabi. Hak lain kenapa dipadam daripada sejarah? Bukan dipadam, tapi kita terlepas pandang dan kita tak kaji. Kita tak kaji. Tuan-tuan, orang marah kat Nabi kita, orang hina Nabi kita macam-macam, kita marah tuan-tuan, kita marah bagi. Tapi kalaulah mereka minta kepada kita, mereka minta kepada kita, kalau kami buat cerita pasal Nabi ni tak betul, hampa tolong cerita pasal Nabi hampa. Kita nak cerita apa pasal Nabi kita? Pasal keluarga pun kita tak apa nak tulis dah. Dan tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu tunjuk cinta kepada Nabi yang lebih utama ialah kita. Dalam kitab Fadlul Ilah sebut, kitab Hubbun Nabi, dia kata kayu ukur cinta kepada Nabi sekurang-kurangnya diukur dengan 4 perkara. Hak mula sekali diukur dengan kesungguhan nak kenal dan nak bersama dengan Nabi. Tuan-tuan, kita sungguh nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau artis ke apa kita ambil tahu sungguh, budak anak dia lahir bila apa semua kita ambil tahu. Tapi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang dia pesan kepada kita supaya kita pegang sungguh-sungguh dengan keluarganya, tiba-tiba diabaikan oleh orang yang mengaku cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang, 8 orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi berapa orang? Isteri Nabi berapa orang? Itu tuan-tuan balik buat kerja rumah. Tuan-tuan balik buat kerja rumah, cari isteri Nabi ada berapa orang. Tuan-tuan buat catat, ini keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila orang sebut pada kita keluarga Nabi 4 orang ni, kita akhirnya terpaksa terima 4 orang ni je keluarga Nabi. Keluarga Nabi hak kita nampak 4 orang ni. Hak kita sebut yang kita puji 4 orang ni. Mana pi lain yang ramai lagi, menantu yang ada 3 orang, anak yang ada 7 orang. Kan? Osman kahwin dengan Ummu Kulsum, anak yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu sepakat ulama tidak dikurniakan anak. Hak tu tak ada anak. Maksudnya 8 orang ni saja yang daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan keluarga Nabi sendiri pun banyak lagi yang harus kita pelajari, banyak lagi yang harus kita buat kajian untuk kenal kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ada lagi beberapa perkara yang ingin saya sebut, tapi nampak gayanya kita berhenti dululah. Kita berhenti dulu 9.10 lah tuan-tuan. Dia susah hati sekali, tak seronok lah. Jadi kita rasa itulah apa yang saya nak sebut pada malam ini. Antaranya tuan-tuan, boleh tak saya nak sebut sikit lagi dalam 10 minit lagi? 10 minit lagi saya nak bagi dia punya tak puas hati rasa kalau tak sebut ni. Pasal kita tulis-tulis lah, tak puas hati kalau balik tak habis cerita. Dan saya nak sebut lagi 2 benda yang selalu diumpan kepada
Ahlussunnah wal Jamaah. Dua benda. Pertama, ada dua benda lagi, iaitu yang kedua ialah berkaitan dengan Ghadir Khum. Berkaitan dengan Ghadir Khum. Satu hadis yang Nabi sebut di satu tempat yang namanya Khum, lebih kurang 260 km daripada Mekah, dalam peristiwa balik daripada haji wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam. 18 Zulhijjah Nabi berhenti di Ghadir Khum. Nabi SAW kata, siapa yang aku adalah pemimpinnya, man kuntu maulah fa aliyu maulah. Siapa yang jadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Syiah kata itulah sebagai pengisytiharan kekhalifahan Sayyidina Ali setelah mana Rasulullah tak ada. Hak ni hak depa marah sungguh. Abu Bakar, Umar, Osman, depa rampas jawatan khalifah daripada Ali. Hujah mereka kerana Nabi pernah sebut man kuntu maula fa aliyu maula. Siapa yang aku jadi pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah, hadis tu duduk dalam mana? Dalam kitab-kitab kita juga. Itu kata dia umpan dengan kitab kita, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, secara kesimpulannya untuk menjawab hujah ini ialah, tuan-tuan, kita ada cerita asbabul wurud. Untuk memahami satu-satu ayat Quran, dia ada cara, iaitu memahami asbabun nuzul. Kalau nak faham hadis, dia kena kenal asbabul wurud. Asbabul wurud, tuan-tuan, asbabul wurud dia apa? Disebut dalam kitab kita secara terang. Asbabul wurud apa dia? Kenapa Nabi SAW boleh kata macam tu? Nabi SAW kata kerana ada dua sebab. Pertama, apabila Nabi SAW mengutuskan Abu Bakar, mengutuskan Khalid bin Al-Walid dan satu lagi tentera yang di bawah pimpinan Sayyidina Ali. Apabila berlaku pembahagian, orang tak puas hati kepada pembahagian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali ambil seorang perempuan cantik, Wabisah, sebagai tawanan, ambil hak tu jadi milik dia. Orang lain komplain, tak setuju. Dia report kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengiyakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Itu satu. Lain, tambah lagi cerita. Orang yang ada di Yaman tak bersetuju dengan Sayyidina Ali. Marah kat Sayyidina Ali kerana Ali tak bagi guna unta-unta zakat, tak bagi naik unta-unta zakat, tak bagi pakai pakaian-pakaian baru, tak bagi pakai. Ali pergi Mekah buat haji, ada orang yang dilantik oleh Ali menjadi pengganti, dia bagi. Tiba-tiba Ali nampak ketika balik, Ali nampak mereka pakai macam tu, jumpa dengan mereka daripada Yaman, Ali marah. Ali marah menyebabkan orang Yaman sangat marah kepada Ali. Ketika itu mereka berkelahi, maksudnya mereka tak bersetuju dengan Ali. Maka sebab itulah Nabi SAW bagi untuk tenteramkan para sahabat Nabi. Nabi kata, siapa yang jadikan aku sebagai pemimpinnya, dia kena terima pimpinan Ali sebagai pimpinannya. Hak tu konteks dia. Bukan nak abang kata lepas daripada Nabi. Ali adalah khalifah, bukan Abu Bakar, bukan orang lain. Apa saya, tuan-tuan? Sebab apa lagi yang menguatkan hujah kita Ahlussunnah wal Jamaah? Kalaulah Nabi nak isytiharkan Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pi umum di Ghadir Khum? Pasal apa Nabi tak umum di Padang Arafah? Sedangkan Nabi pergi haji dan umat Islam dari seluruh dunia ketika itu berhimpun di Padang Arafah. Kalau itu wasiat besar, sudah pasti yang disampaikan ialah pada Padang Arafah, pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hak tu hari yang paling sesuai nak isytiharkan Ali sebagai khalifah. Tiba-tiba Nabi pergi sebut di Ghadir Khum. Waktu tu yang duk balik ikut Nabi saja daripada pihak Madinah dan Qiblah tu. Orang-orang lain tak dengar wasiat ataupun pengisytiharan. Maksudnya tidak sempurna pengisytiharan seperti itu. Tidak masuk akal Nabi ambil Ghadir Khum sebagai tempat pengisytiharan Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Apa yang kita nak sebut pada malam ini ialah apa sahaja umpan-umpan Syiah, apa sahaja benda-benda baru yang kita dengar, apa sahaja perkara-perkara yang kita dengar, tuan-tuan.
tuan-tuan balik, tuan-tuan kena tasahihkan semula. Apa yang saya sebut pada malam ini menjadi tanggungjawab kita semua, bahawa kita kena balik pastikan betul ataupun tidak apa yang saya cakap. Ini disiplin ilmu, amanah yang Allah SWT berikan kepada tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, kita jadi seperti orang Yahudi. Terima, ambil pakai, tengok-tengok orang bohong kita. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, saya mohon maaf banyak-banyak kalau apa yang saya sampaikan ini silap. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada kekasaran di atas pertemuan ataupun ucapan yang telah saya sampaikan pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu kami nampak hak. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk ikut yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu kami nampak batil. Ya Allah, jauhilah kami daripada yang batil. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman. Ya Allah, hiaskanlah iman di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, bencikanlah kami kepada kufur, fasik dan maksiat. Waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bijaksana. Allahumma aghnina bihalalika al-haramik. Ya Allah, kayakanlah kami dengan yang halal daripada-Mu, daripada kami memilih yang haram. Wa bi ta'atika 'an maksiatik. Ya Allah, kayakanlah kami dengan taat kepada-Mu daripada kami memilih maksiat. Wa bi fadlika 'amman siwak. Ya Allah, kayakanlah kami dengan kemurahan-Mu daripada kami memilih selain daripada-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal